Alhamdulillah dapat kita berada di bulan Syaban hari ini, dan kita hampir akan menyambut Ramadan Mubarak. Kita dapat pada malam ini kita kena ubahlah kepada bab puasa lah, sebabnya bulan 3 bulan depan ni kita tak dapat, kita cuti lah, bulan puasa ni kita cuti. Jadi hari ini kita tutuplah dulu kitab itu Musalli itu. Saya akan sampaikan untuk kita mula kaji bab ibadat puasa. Sebab ibadat puasa ini ialah suatu ibadat yang menjadi rukun Islam, jadi rukun Islam. Jadi macam mana pun kita kena ada persiapan bagaimana kita nak melakukan ibadah ini, bagaimana kita nak menaikkan ataupun kita nak melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Jadi pengertian puasa pertama dari segi puasa Ramadan ini, kita lihat kepada pengertian puasa itu sendiri. Saya akan baca yang lebih penting saja. Pertama, pengertian puasa. Apa arti puasa? Puasa bulan Ramadan. Menurut bahasa, puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Makan, minum tu biasalah. Tadi bercakap ni, ni kita jarang-jarang dengar. Ini dari segi bahasa yang dikata saum puasa tu. Jadi tak bercakap tu pun dikira puasa. Tapi sebenarnya tak bercakap ni pada perkara-perkara yang berlaku pada zaman Maryam, ibu Nabi Isa. Sebab Maryam melahirkan anaknya tanpa bapa. Jadi banyak soalan-soalan daripada ahli masyarakat. Jadi dengan sebab itu ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, inni nazartu lirrahmani shauma. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Maryam ni, inni nazartu lirrahmani shauma. Maksudnya sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah. Ar-Rahman. Surah Maryam ayat 26. Jadi bagi kita ni tak adalah ibadat puasa kita namanya diam, tak ada. Tapi sebaik-baiknya janganlah pula banyak bercakap. Sebab bila banyak bercakap nanti boleh membatalkan pahala puasa. Itu pun salah satu daripada perkara-perkara yang dilarang bila kita berpuasa daripada bulan Ramadan. Sementara puasa dari segi syarak ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang batalkannya, bermula dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat puasa. Jadi dari syarat dari segi agama ni, yang dikatakan puasa itu menahan diri daripada sebarang perkara yang batalkannya. Nanti kita akan lihat perkara yang batalkan puasa. Jadi kita tahan daripada terbit fajar daripada waktu subuh sampailah waktu maghrib. Contohnya biasanya kita siang makan, minum kan. Jadi bila sampai bulan Ramadan nanti janganlah makan adik-adik, janganlah minum, tahan aja.
sampai waktu maghrib, terbenam matahari, boleh buka puasa. Baru boleh makan minum. Itu satu contoh lah. Baik. Sejarah pensyaratan puasa ni perlulah kita baca lagi ya, sebab setiap tahun kita ulang-ulang ni, tapi ini sebagai pulang kaji bagi kita ingat balik. Sebenarnya bulan sejarah, dari sejarahnya puasa itu, kewajipan puasa itu pada mulanya pada bulan Syaban, tetapi datang firman Allah Subhanahu Wa Taala, barulah puasa itu difardukan pada bulan Ramadan. Jadi dalil wajib berpuasa itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah kita supaya berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu ayat yang pertama, firman yang Allah yang pertama untuk kita wajib berpuasa ni. Maknanya siapa yang berpuasa dapat pahala, siapa yang tak puasa berdosa. Itu je. Itu dikatakan wajib. Ini hukum macam sembahyang juga. Selama ini kita baca Mu'minatul Musallin itu membicarakan tentang sembahyang. Sembahyang yang wajib, sembahyang fardu. Jadi bab puasa pun, bila disebut puasa Ramadan, dalil puasa Ramadan itu wajib. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Masa diwajibkan kamu puasa itu ialah bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Jadi jangan kita nak lari, jangan kita nak sangka apa-apa, sangka buruk pada Allah, Jangan kita, sebab kita beragama Islam, kita beriman, sampai saja bulan Ramadan, kita wajib berpuasa. Bulan Ramadan juga diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan Ramadan juga diturunkan padanya Al-Quran. Ini pada bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad dulu. Pada bulan Ramadan itu jugalah diturunkan ayat Al-Quran. Bukannya ayat Al-Quran diturun sekali 30 juzuk, tak. Ayat yang pertama turunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa itu Nabi berada di Gua Hira. Gua Hira dapat wahyu. Itulah yang ayat yang pertama. Jadi ayat seterusnya sampai 23 tahun baru selesai dalam bentuk Al-Quran. Sikit mengikut keadaan semasa. Bila ada soalan, bila ada berlaku suatu peristiwa. Jadi 23 tahun namanya. Jadi dalam bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran hudan linnas. Tujuannya apa? Untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Wabayinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, wal furqan, dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Kalau kita nak tahu tentang hal ehwal agama ni, mana yang benar, mana yang salah, kita kena tengok Quran. Dalam Quran tu semua ada. Oleh Faman syahida minkum syahra falyasum.
siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Ya. Jadi buat tengok anak bulan ni, kerajaan dah tetapkan Jabatan Mufti dengan Jabatan Agama Islam, dia nanti akan tengok anak bulan tu. Tempatnya yang paling dekat dengan kita ni ialah dekat Segari Ulumut, ya, paling dekat. Boleh pergi, ya. Kalau kita tengok radio tu ataupun kita dengar berita hari apa melihat anak bulan, kalau kita nak pergi, boleh pergi. Kalau kita ni dapat anak bulan tu, ya, cuma kita seorang je boleh puasa. Ya, kita tak ada puasa, kita ada hak untuk ajak orang lain puasa. Itu ketentuan daripada sudah ditentukan oleh pemerintah, kan? Sebab mesti ada saksi. Kalau kita nampak anak bulan tu seorang, mana ada saksi? Yang mereka tengok anak bulan tu, punyalah ramai yang datang waktu itu, kan? Tengok dengan teropoknya lah, kan? Kemudian mereka namanya pencerapan anak bulan. Jadi mereka tahu berapa darjah, berapa dia orang tahu azimut dia, ya, berapa kematangan anak bulan tu. Jadi katanya tak nampak, tapi bila diumumkan dalam TV, memegang mohon raja-raja, katanya nampak. Bukan nampak, dia kata besok puasa, padahal tak nampak, itu semuanya sebenarnya mengikut perkiraan, berapa kematangan anak bulan. Macam mana nak nampak tempat kita ni banyaknya awan, banyaknya mendung, anak bulan tu kecil je. Itu pun yang diteropong tu memang power punya teropong lah, kan? Mereka, kan? Baik, dalil seterusnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang kewajipan berpuasa. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salah wa ita'i zakah wa hajjil bait wa haji shaum Ramadan. Islam dibina atas 5 perkara rukun Islam, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Wa iqamis salah, yang kedua mendirikan solat, solat fardu. Yang kita baca solat sunat tu ialah tambahan, solat fardu wajib, solat sunat itu sunat lah. Maknanya nak buat boleh, tak buat pun boleh. Dalam bulan puasa nanti pun ada solat sunat. Solat sunat ni kalau namanya bakat, sepatutnya kena buat, kan? Macam sembahyang hari raya, bukan wajib tu, sunat saja. Sunat akad hari raya puasa, hari raya haji, sunat saja, tapi ikut kaedah mereka, ma'ayatul wajib Nabi bahwa wajib. Jadi seolah-olahnya jadi macam wajib, kena buat, baik. Jadi kalau namanya wajib, mestilah buat, dia tak ada lagi yang lain daripada itu. Wa ita'i zakah, dan keduanya mengeluarkan zakat, ketiga bukan zakat. Wal haji, keempatnya menunaikan haji. Shaum Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Itu hadis Nabi SAW, itulah kefarduan yang kita disuruh berpuasa.
Baik, penetapan anak bulan ni tak perlulah kita baca ya. Kita dah ikut je lah. Tengoklah TV kita atau radio. Biasanya pukul 8 adalah pengumuman tu. Ya. Ini dah jadi wajib juga. Itu jadi syarat. Nampak anak bulan baru boleh puasa. Tak nampak anak bulan, tak boleh lah puasa lagi. Begitu juga nanti raya. Jadi kena pastikan dengan melihat anak bulan. Dia ada dua kaedahnya, sama ada melihat ataupun dengan ru'yah. Ru'yah tu melihat ataupun hisab. Hisab tu maknanya ikut perkiraan. Itu yang katakan tadi, tak nampak tapi ikut perkiraannya anak bulan tu dah ada. Cuma tak boleh kita nampak. Jadi puasalah. Kalau dia bukan puasa, puasalah. Jadi puasa yang pertama mungkin 12 hari bulan 3 kan, 12 Mac. Syarat wajib puasa dan syarat sah. Ini penting ni. Ini pun penting juga. Syarat wajib puasa pertama Islam. Jadi orang bukan Islam ni tak wajib puasa. Jangan pula kita nanti paksa dia pun puasa ni, tak boleh. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu ialah orang Islam yang sampai had baligh. Baligh itu maknanya cukup umur. Cukup umur itu 15 tahun. Paling lambat 15 tahun. Kadang-kadang orang perempuan 9 tahun pun dah balik. Tandanya dia keluar darah haid. Jadi ibu-ibu kena pastikanlah yang dikatakan darah haid itu ialah darah yang keluar dalam masa 24 jam. Kalau dia keluar 3 jam aja, itu bukan darah haid. Walaupun sikit-sikit. Bagi lelaki seawal 12 tahun dia boleh balik. Kalau lelaki ni tandanya samalah juga dengan perempuan. Pada waktu malam dia tidur bermimpi bersetubuh dengan seorang perempuan. Bila dia jaga, dia tengok ada air mani. Bila keluar air mani tu, sebab mimpi tu, jadi dia tu dikira sebagai baligh. Baligh tu maknanya cukup umur. Jadi bila baligh, yang kedua berakal. Yang ketiga mukallaf. Mukallaf ni maknanya orang yang diberati dengan hukum syarak. Maknanya orang yang diwajibkan puasa, orang yang diwajibkan sembahyang, orang yang diwajibkan buatkan zakat, orang yang jadi wajib untuk haji. Kan? Jadi kita tentukan di sini pada sebab puasa. Jadi bila balik, bila dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, aqil. Aqil ini ialah berakal ataupun waras fikirannya. Waras fikirannya. Jika salah satu daripada sifat tersebut tidak ada, dia tidak dikira mukallaf. Oleh itu tidak dituntut sebarang urusan agama terhadapnya. Islam, aqil, baligh, nanti jadi mukallaf. Kalau salah satu daripada ini tak ada, belum balik. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin adina ini hatta yastayqiza wa an sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila." Tidak diambil kira perbuatan 3 golongan yang berikut. Mana-mana tidak dikira, itu maksud tidak jadi mukallaf. Pertama, orang yang tidur hingga dia terjaga. Dia tidur mati. Dia tak ada kira.
kalau tidak berhukum. Yang kedua, kanak-kanak sehingga dia balik. Masa kanak-kanak tu dia belum lagi jadi wajib. Namun kalau dia berpuasa juga, sembahyang juga, hukumnya bukan lagi wajib, sunat saja. Dan mak bapak dia dapat pahala, itu lebih. Sebab apa? Kanak-kanak ni umur 7 tahun patutnya disuruh muru auladakum iza sab'ah, dalam suruh anak-anak kamu bila dia berumur 7 tahun, sab'ah itu 7 tahun. Wadribuhum iza asyarah, dan taklah pukul mereka kalau dia tak ada sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia boleh pukul dia iza asyarah, apabila berumur 10 tahun. Pukul tu bukanlah pukul dera. Kalau pik sikit saja pun cukup lah. Selama ni tak pernah pun pukul. Tapi kenapa hari ni ibu pukul saya? Taklah, sebab kau tak sembahyang lagi. Macam puasa ni, kalau dia nak puasa, puasalah. Kalau dia kata nak buka lah pukul 12 tu, tak apa, bagi dia. Yang pentingnya asuh dia, ajar dia. Tak adalah pula sampai pukul pula, tak ada. Dan pukul sebenarnya untuk satu kata orang peringatan lah kepada dia. Baik, jadi yang ketiganya, dan orang gila sehingga dia sulman. Kalau ada, mudah-mudahan janganlah ada di kalangan kita ni orang yang tidak ada akal, maksudnya orang gila. Tapi kalau orang yang sekejap macam hilang akal tu, dia masih lagi dikira. Dia bukanlah dia tu termasuk dalam kumpulan gila. Kalau hospital pun ada tempat dia, psychiatry. Psychiatry itu maknanya untuk perawatan orang yang bersakit mental. Tapi yang dah sakit, dah gila tu dah lain rawat dia. Bukan di psychiatry lagi kan. Dia hospital bahagia, tanya orang hutan begini. Baik, yang ketiga, syarat wajib ni tiada sebarang penguzuran yang menghalang puasa atau mengharuskannya berbuka. Penguzuran yang menghalang puasa, contohnya dia sakit, dia demam, tak boleh bangkit, nak buka angkat kepala pun tak boleh. Itu boleh dia buka puasa. Uzur katanya. Haid atau nifas pada sebahagian waktu siangnya. Katakanlah pukul 6 petang keluar haid, ini orang perempuan lah. Jadi dengan sendirinya dia tak bolehlah puasa lagi, katalah puasa itu. Hitam atau gila sepanjang hari, itu boleh dari siuman walaupun sekejap, dia wajib imsak bagi sepanjang hari tersebut. Ini jenis yang apa nama tu, hitam. Itulah yang tak, yang dia hitam tu maknanya tak sudah langsung kan. Ataupun satu lagi satu lagi itu sawat. Sawat. Jadi kalau dia elok balik, dia wajib imsak. Imsak ni maknanya tahan diri, jangan makan, jangan minum. Kan dalam kalender, dalam jadual waktu sembahyang tu ada imsak kan. Dan tuan perempuan kena tengok imsak tu. Hari ni waktu subuh 6.22 kan. Imsaknya pukul 6.12. Jadi 10 minit bezanya. 10 minit sebelum masuk waktu subuh, itu namanya imsak. Imsak ni maknanya kita dah kena tahan makan, makan minum itu. Kena tahan. Tapi kalau dia bangkit lambat, pukul gampang je. Sebab itulah
saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita ada alam, ada jam loceng ke, set lah masa. Jangan nak tawakal. Bangkit makan sahur, tak bangkit tak makan sahur. Tawakal tak kena gaya tu. Tak betul macam tu. Set masa itu. Bangkit pukul apa? Elok bangkit pukul 4 lah. Bangkit pukul 4 tu jangan, walaupun ibu-ibu ni janganlah terus ke dapur. Ambil wudu, sembahyang tahajud. Kan? Lepas tu baru masak. Kalau nak masak. Ada setengahnya tu tak ada masak dah. Apa yang ada waktu buka tu teruslah, atau panaskan sajalah nasi tu kan. Makanlah apa yang ada. Sebab Nabi sahur ni sebenarnya bukan wajib. Dia adalah sunat mata. Jadi kita bercakap pasal wajib ni. Jadi tak wajib pada 3 perkara tadi dalam bentuk penguzuran. Penguzuran yang mengharuskannya berbuka. Pertama, penyakit yang memudaratkan sakit atau yang menyebabkan penderitaan yang teruk. Walau bagaimanapun seorang yang menderita kesakitan wajib berbuka sekiranya bimbang penyakit itu membahayakan dirinya. Itu penyakit yang memudaratkan sakit. Yang kedua, perjalanan yang jauh musafir. Iaitu tidak kurang daripada hari ini 81 bukan 83 ni, 81 km dengan syarat ia adalah perjalanan yang harus dan berterusan sepanjang hari berkenaan. Kalau kita pergi melawat saudara kita ke yang sakit, ataupun kita ada urusan kerja ke, kan, siapa itu harus. Jadi kalau tak tahan, boleh buka. Dalam perjalanan tu boleh berbuka puasa. Namun begitu, seorang yang berpuasa ketika bermukim tidak harus berbuka apabila melakukan perjalanan yang jauh sepanjang hari tersebut. Bermukim tu yang duduk setempat lah. Baik, syarat sah puasa. Jadi syarat wajib tadi ada 3 sahaja. Islam, kalam. Yang ketiganya tidak ada sebarang uzuran. Wajib puasa. Kalau ada soalan tu buat soalan syarat sah puasa. Syarat sah puasa, pertama Islam. Yang kedua berakal atau memayis. Itu tadi balik kepada kanak-kanak. Memayis ini ialah peringkat kanak-kanak yang berumur 7 tahun. Itu namanya memayis. Memayis ini ada ulasan di sini, mampu bezakan baik dan buruk. Itu namanya kanak-kanak yang memayis. Sebab itu akalnya, ada akal dia, cerdik dia, kan. Umur 7 tahun dia boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang tidak memayis kerana ketiadaan niat. Sebab sebelum niat dia tak tahu apa itu niat. Kan? Jika dia mampu, taklah disuruh berpuasa apabila berumur 7 tahun dan dirotan jika meninggalkannya apabila umur 10 tahun, sebagaimana amalan solat. Puasa pun boleh juga dirotan. Tapi kalau dia nak buka puasa itu jangan ditahan. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari dia tak cukup sehari. Jangan pula dilatih dia dengan upah. Sehari puasa RM1, 30 hari RM30. Jadi maknanya puasa rasuah namanya. Itu SPRN tak diambil dia, tapi dia penuh lah nanti mak bapak dia kena soal. Jadi kita ni melatih anak kita
rasuah pula. Baik. Itu syarat-syarat puasa. 3 juga. Tiada sebarang uzuran yang menghalang puasa. Jadi syarat wajib, syarat sah ni berkuranglah. Cuma syarat wajib tadi, kanak-kanak itu mukallaf. Syarat sah ni, kanak-kanak itu humayis, dah boleh, dah sah puasa. Itu dapat pahala sunat lah. Baik, pergi pada rukun puasa. Rukun puasa mempunyai 2 rukun yang asas. Ini benda-benda asas ni yang tak dapat tidak kita buat, iaitu berniat puasa dan menahan diri daripada perbuatan yang membatalkannya, dari terbit fajar hingga tergelincir matahari. 2 je niat, lepas tu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Pertama niat. Apa dia dikatakan niat? Niat ialah mengqasadkan puasa. Maksud seorang yang sedang berpuasa berniat untuk berbuka, maka batallah puasanya sekalipun beliau tidak berbuka. Jaga-jaga. Sebab niat ini tempatnya hati. Janganlah hati dia mereka-reka. Dia nak marahkan mak dia, bapak dia, dia takut. Jadi hati kata apa? Sebab dah besar, bukan lagi 15 tahun, 21 tahun. Mak dia baby, apalah kamu ni tak ada puasa. Jadi hati kata apa? Puasa juga, tapi hati kata apa nak? Taklah puasa. Batal puasa dia, walaupun dia tak makan, tak minum. Jadi jagalah. Sembahyang pun macam tu. Kita tengah sembahyang tu, entah marah apa dengan imam tu, dan dia kata apa? Aku nak keluar daripada sembahyang lah. Entah sembahyang dia, walaupun dia tak keluar dari sembahyang. Itulah kena jaga, tempat niat adalah dalam hati, dan tidak memadai dengan lisan. Malah tidak disyariatkan melapaskannya. Sebaik-baiknya lapaskanlah, untuk kita ingat macam sembahyang kan. Sholli fardhu isya al-barakati ma'muman ta'ala. Yang wajib ni 3 je. Saja aku sembahyang fardhu isya, cukup. Jadi sebab itu daripada takbiratul ihram tu, masa sebut Allahu Akbar, ada 3 tu dah cukup lah. Yang selebihnya tu lepas itulah. Dalam hati sebut Allah Akbar. Tapi puasa ni dia dalam hati, tapi masanya nanti ada disebutkan syarat niat puasa. Innama amalu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan adalah dengan niat. Itu dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi suruh kita baca niat dalam hati. Baik, kedua syarat niat puasa Ramadan. Ini syarat. Syarat kena ikut juga. Kalau tak syarat tak ikut, hukum pun tak jadi. Berniat pada waktu malam adalah sebelum terbit fajar. Maksudnya niat puasa ni boleh waktu malam. Besok nak puasa, malam ni kita niat. Jika tidak berniat puasa hingga fajar telah terbit, maka niat itu terbatal dan puasa juga turut terbatal. Macam mana? Itulah pada saya dan amalan saya juga dengan anak-anak saya beritahu. Masa nak tidur tu baca niat. Masa nak tidur tu baca niat. Nanti bangkit sahur, baca niat lagi. Tak apa, baca niat banyak kali tak apa. Jangan pula terus tidur, harap-harap bangkit sahur, rupanya tak bangkit sahur. Sudah. Bila niatnya, tak salah puasanya besok.
dah jadi kacau. Lepas tu kita sembah terawih pun, lepas dah habis terawih tu, lepas tu buat sembah terawih ni kena sampai witir. Sebab lepas witir baru baca niat kan. Bila dah selawat tu baca niat. Ini lapar dah caw. Witir tak pernah jumpa. Nanti hilang generasi yang 20 ni. Yang 20 rakaat ni 23 kan. Hingga generasi yang 8 sudah-sudahnya 2 rakaat dah caw dah. Nah senang. Jadi susahlah kalau kita ikut nafsu, bukan ikut syariat. Ikut syariat, buatlah ikut syariat. Baik, jadi malam boleh puasa. Lepas tu niat kita nawaitu sawmawadin an-adai fardhi syahri Ramadhan hadis sanati billahi ta'ala. Yang paling penting ni ialah sahaja aku puasa besok hari dalam hati. Yang nawaitu sawmawadin tu kita ucapkan pada lidah, pada lisan kita, semata-mata untuk kita niatkan nanti dalam hati. Sahaja aku puasa besok hari, menunaikan fardu Ramadan. Kita sebut tu menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau disebut sahaja puasa besok hari, menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala pun dah cukup. Tak hafal, tulis, baca senyap. Itu niat puasa Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ada juga orang tua dulu ajar kita, maksud saya, bila malam pertama nak puasa tu, kita niat puasa sebulan dia. Iaitu sawma syahri Ramadan an kullihi hadis sanati billahi ta'ala. Sahaja aku puasa sebulan Ramadan semuanya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Masa itu dibagi tahulah, kalau terlupa malam-malam lain tak apa, sah puasa. Sebenarnya tak sah, tak boleh. Nak niat tu boleh, tapi setiap malam kena niat juga. Sebab kita mazhab Syafi'i, itu bukan mazhab Maliki. Tak ada pula daripada fatwa mufti pun tak ada pula. Jadi boleh. Malam pertama tu itu sama syahri Ramadan an kulli. Tapi setiap malam kena baca juga. Kalau lupa Ustaz? Itu sama wajib. Kalau lupa mesti makan nanti. Kalau lupa kita tak sah lah puasa esok kan. Dia 1 bulan kan? Dia 1 bulan kan? Yang susulan. Dia 1 bulan. Yang sebulan. Sebulan. Bila kita nak sahur tu lupa dah baca ni kan? Yang mana? Yang hari-hari. Yang hari-hari tu. Tak, dah terlupa. Itu yang kita kena ingatkan sekarang. Kita kena ingatkan sekarang lah. Orang dulu-dulu langkah lah dia kan. Itu cara dia kan. Kalau macam mana pun, kita harapkanlah. Sebab itu kita ni banyak mengharap. Kita beramal ibadah ni sebenarnya apa? Banyak mengharap kepada Allah terima. Kita buat ibadat ni sebenarnya kita hendakkan Allah terima ibadat kita itu je. Kita buatlah cara yang boleh. Kita buat di atas kemampuan kita. Itu yang dikatakan sifat khauf dan harap. Sifat khauf ni takut juga. Takut pada Allah. Maksudnya apa? Bila kita buat maksiat, berapa lama kita tak puasa ni? Mula datang hisap, takut. Dia pun kabur kan. Tapi bagi orang yang sentiasa puasa, istiqamah dia dengan puasa, itu pun sampai masanya dia dah tak ada tujuan. Ingat lupa, kejap-kejap ingat, kejap lupa kan.
Jadi apa yang ada pada kita ialah harap. Itu namanya sifat ar-raja. Maknanya boleh diharap. Jadi maknanya bukanlah saya nak katakan kata putus tak sah puasa tak. Ya. Tapi kalau jenis yang tadi, ya, mungkin dia ada sesuatu keuzuran yang berlaku pada dia lah, kan? Ya, sebab itu dia amalkan tu, tahu dibaca, tiap malam pun dibaca, kan? Tiba-tiba lupa juga, mudah-mudahan Allah terima lah, kan? Itu sebenarnya Islam ni tak kejam. Yang pentingnya tahu dari segi hukum, kan? Macam kita pergi Mekah haji, ya, bukan kita ikut mazhab Syafi'i semua. Ada kalanya kita, ya, ikut, tapi kita ikut fatwa lah, kan? Jangan pula kita ikut diri kita sendiri. Sebab kita ni tak layak nak pakai empat mazhab tu, ya. Jadi kita nak pakai empat mazhab tu untuk diri kita sendiri boleh. Yes, dengan syarat dia belajar. Macam yang belajar kat Mesir, Al-Azhar, ya, belajar kat luar-luar lah, Morocco ke, Jordan ke, kan? Apa dia balik, dia belajar empat mazhab tu. Boleh belajar. Tapi bila sampai sini, kalau dia nak mengajar pun mesti mazhab Imam Syafi'i saja. Kalau dia nak buat sendiri, itu tak apa, itu sah dan boleh, ya, insyaAllah Allah boleh, ya, terima. Itu yang perlunya kita kepada pemerintah. Kemudian syarat niat tadi, yang pertama niat pada waktu malam, yang kedua menentukan jenis puasa, ya. Jenis puasa itu maknanya contohnya berazam dalam hati untuk menaikkan puasa Ramadan. Bila berniat puasa saja, maka niatnya tidak sah. Sebab itu kita kena sebarang fardu Ramadan. Saja kau puasa besok hari, menunaikan Ramadan tu boleh. Menunaikan fardu Ramadan lagi baik. Kerana Allah Ta'ala, itu namanya menentukan jenis puasa, ya. Jangan saja kau puasa sehari, ya. Ini syarat niat. Ini syarat niat ni, ya. Kemudian niat berulang-ulang, ya. Seorang hendaklah berniat puasa untuk hari berikutnya pada setiap malam. Ini tadi yang jatuh sama wadi ni, ya. Sebelum fajar terbit. Tidak memadai niat sekali sahaja untuk sebulan. Inilah kitab ni, ya. Ini kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang tunggal, tetapi ia adalah ibadat yang berulang-ulang. Dan setiap satu ibadat mempunyai niat yang tersendiri. Saya pun bila ayah saya bagi tahu macam itu, yalah, saya tahulah dia pun belajar dengan guru-guru yang datang mengajar macam ni, kan. Tapi bila saya dah buka kitab ni, saya tak buat dah. Saya baca lah juga, ya, niat untuk sebulan, tapi tiap-tiap malam pun pasti nak baca, ya. Sebab ini niat ulang-ulang namanya. Ini syarat niat ni, ya. Sementara puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada waktu malam dan menentukan jenis puasanya. Oleh itu sah puasa boleh berniat sebelum matahari gelincir dan dengan niat puasa saja. Katakanlah besok Jumaat ni, katakanlah hari Isnin, ya. Kita bangkit pagi hari Isnin tu, tengok tak ada makan, nak dimakan tadi. Kita belum makan apa-apa ni, minum. Jadi sebelum terbit sebelum terbit fajar tu, kita minum lah. Tapi bila dah terbit fajar tu, tak ada minum apa-apa, kita boleh niat puasa sunat. Kalau puasa sunat, oleh itu sah puasa apabila berniat sebelum matahari gelincir. Gelincir pula, bukannya matahari naik, tak.
sebelum matahari gelincir. Ya, lepas sembahyang subuh tu tak ada benda nak dimakan. Ya, kalau boleh tak ada minum lah, tak ada minum apa semua. Ya, jadi sebelum sembahyang zuhur tu dia boleh niat puasa. Itu puasa sunat. Kena bezakan lah ya, puasa sunat dengan puasa yang wajib. Jadi setakat itulah dulu. Dan ni tak sampaian saya nak baca tentang perkara yang batalkan puasa. Perkara yang batalkan puasa ni ada 10 sebenarnya. Jadi konsep ringkasnya, makan dan minum ya. Yang kedua, yang masukkan benda ke dalam rongga yang sedia terbuka. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Rongga terbuka tu, kalau kita merokok, batal puasa. Ini ada dalilnya ni ya. Kalau bersetubuh tu batal puasa. Bersetubuh siap rongga terbuka ya. Yang keparat siapa? Laki. Jangan main-main. 2 bulan turut puasa, parat puasa ya. Batalkan puasa kerana bersetubuh ya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, bersetubuh dengan sengaja. Cukup sini ya. Keempat itu siap lah tu ya. Kelima, mengeluarkan mani. Ini semuanya berlaku batal puasa. Keenam, haid dan nifas ya. Ketujuh, gila dan murtad. Habis ya. Ada 7 tak 10 ya, yang batalkan puasa. Baik, ada soalan? Ustaz, kalau musafir kita makan tu kuaya ganti ke? Ganti? Ya. Jadi bila kita musafir, kita batalkan puasa kita kena qada. Jadi qada dia ni, kalau kita tak puasa, ada hukum kita kena qada, ada hukum kita kena fidyah. Dan ada hukum kita kena bayar kafarat tadi. Ya. Kalau yang jenis qada puasa, katakan saja kita batalkan puasa, kita kena qada puasa. Macam haid nifas tadi kena qada. Ya. Kalau kita sakit ya, yang tak diharap sembuh tu, dah ngap pergi sampai sini dan nyawa ya, itu kena bayar fidyah ya. Setiap hari satu cupak. Satu cupak tu nilainya hari ni lebih kurang RM2 ke RM3. Sekarang fidyah ni boleh dibayar dengan duit, tapi di Baitul Mal lah, ataupun kepada ambil harta kan. Dia boleh nilai ya. Yang kita bagi sampai 5 kilo tu ya, lebih lah tu ya. Kemudian orang yang tak qada puasa, katakanlah dia haid 5 hari dia tak bayar puasa ni, sampai datang puasa ni, puasa tahun ni ya, 5 hari tak bayar. Jadi pada tahun depan dia kena bayar 5 hari tu dan kena bayar fidyah ya, untuk 5 cupak beras tadi ya. Kalau tahun depan tu tak bayar juga, tahun lagi satu, dia kena bayar 5 hari tu juga. Lepas tu fidyahnya berganda, jadi 5 jadi 10. Itulah dia kena puasa jugalah seboleh-bolehnya ya. Tapi yang tadi contohnya musafir, dia kena qada lah. Bagi perempuan yang haid nifas tadi tentang sembahyang, dia tak qada ya. Dia tak ada qada. Karena kalau orang lelaki nak ikut pula, mana ada usul syar'i lelaki. Okay.
Okey? Terima kasih soalan. Sebab kita tu sampai situ, tapi kita kena tahu tu. Kita sekarang ni, beberapa hari lagi kita nak puasa ni. Harap-harap dapatlah kita ingat balik. Berapa hari kita tak puasa tu kita qada balik. Nak qada sambil puasa sunat boleh. Baru ni saya dapat dengar ceramah-ceramah lah dalam TV tu. Yang bagi ceramahnya tu pun tarafnya doktor. Dia cerita habis lah. Pada mulanya dulu saya beranggapan yang sunat lah, yang qada ni wajib, kena asingkan. Katakan kita niat puasa sunat hari Khamis, kemudian dalam pada yang sama, pada masa yang sama, kalau ada yang dia kena qada, minta dia niat qada sekali. Kalau ada kan. Jadi sebab itu kena buat. Jangan sampai langsung tak tinggalkan terus. Jadi yang kita nak kena cek balik ni daripada umur 15 tahun dulu. Kadang-kadang kita ni ada umur jahiliah itu. Ada zaman jahiliah kita. Wih, dia 15 tahun tu bawa 20 tahun, Masya Allah. Sembahyang tak ke mana, puasa tak ke mana. Dia 5 tahun pun tengok. Kalau sembahyang tu cuba kalau sehari 5 waktu, kalau setahun 365 hari kali 5. Kalau 5 tahun kali 5 lagi. Kena qada semua tu. Itu sebagai taubat kita. Yang kita ni tak sembahyang pasal apa? Kena qada lah. Begitu juga puasa. Saya duduk di pejabat, sebagai pejabat sendiri dulu. Betul lah pejabat tu sekali dengan Baitul Mali. Dia katakan datang saja. Bila lagi orang perempuan, saya nak bayar fidyah. Dia boleh kira umur dia 12 tahun sampai 20 tahun tu, puasa dia dah tinggal sebab dia datang period dia perempuan. Jadi tolong kira lah. Tapi sekarang ni boleh dibayar dengan duit. Itu mudahnya. Tak payah pula bawa beras ke pejabat tu. Macam lori juga nanti. Tak apa. Duit itu dibelikan beras juga. Ada tulis pada beg beras tu kan, beras fidyah. Dibagi-bagi kepada asnaf yang datang ambil bantuan bulanan tu. Bagi. Ataupun ada orang yang kadang-kadang pejabat agama ni betul pagi, ya Allah. Baru keluar penjara, tak ada duit, tambang balik, pergi minta ke Baitul Mal. Dan ada pula orang-orang sekitar miskin bandar ni, ya Allah, teruk sangat. Tak ada beras, datang pejabat minta beras. Duduk di Baitul Mal, tahulah mana keadaan kita masyarakat. Kalau kita tak bantu, tak boleh. Sebab kita Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada ibadat puasa nanti. Yang kita mengharapkan supaya puasa kita ini biarlah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya pesan kepada diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, marilah kita naikkan taraf puasa kita daripada puasa awam kepada puasa awas. Kalau dah dapat puasa awas, jadi cubalah kita kepada puasa awas. Puasa awam tu apa? Puasa daripada makan minum saja. Mulut yang semacam itu juga macam tak puasa juga.
Ya, duk ngata orang juga lah. Itu dia nak lepak ke apa semua. Pasal orang yang khawas ini dia tahan makan, tahan minum, dan tahan juga anggota daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dia tak mengumpat dah. Dia tak buatlah benda-benda maksiat ni. Puasa orang khawas, jaga tu. Puasa orang khawas tu mana sampai hatinya puasa. Maksudnya apa? Hatinya tidak memikir apa-apa sahaja yang jadi maksiat pada hati. Sebab maksiat batin, maksiat hati ni maksiat batin. Dengan ujuk, riak, takabur. Jangan ada dalam puasa tu dia ada sifat ujuk, takabur, hubujnya. Jadi itulah mudah-mudahan ya. Selagi kita berupaya, kita cubalah. Sebab syaitan diikat dalam bulan puasa ni. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Sebab itu orang yang berpuasa ni jadi orang yang dia lepas bebas. Dia dapat tumpukan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah membantu orang, buatlah amal yang baik. Sebab pahalanya hanya Allah sahaja yang tahu. Dan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'ala ta'wil wa lana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Taqabbalallahu.